Kita pi ke nombor 3 tadi. Siapa? Akhdatun. Baik. Oi. 9 lebih lah. Dia sini sampai berapa je boleh? Ha? Tak apa. Okey, ada setengah orang berpendapat yang dikatakan Zulkarnain itu Akhnatun tadi tak? Akhnatun ataupun Fir'aun Amenhotep. Okey. Dia ni anak kepada Amenhotep juga. Tapi Amenhotep 3. Ni bapa. Ni hak anaknya. Daripada kerajaan dinasti, kira sendirilah urut Rahman dinasti ke berapa. Sebab Fir'aun ada 31 dinasti, tolak dinasti Las, dinasti ke-32, dipanggil dinasti Ptolemy ya. 31 dinasti Angriat. Hak betul-betul Fir'aun dari 1 sampailah 30. Sebelum 1 tu ada Mesir Hulu, ada Mesir Hilir. Ni hak first, baru pergi sini. Habis 30, dia mari dinasti Fir'aun, dinasti Angriat. 32 Las Ptolemy. Ni zaman Julius Caesar, Cleopatra ni. Okey. Sekarang tengok hak ni. Bila setengah riwayat menyebut bahawa Fir'aun hak zaman Nabi Musa dulu kita sebut sebagai Ramses II kan. Bagi penulis ni dia berpendapat yang hidup zaman Nabi Musa, bapa angkat Nabi Musa, hak lemah dalam laut tu bukan hak ni, tapi hak ni dah. Amenhotep 3 pandangan dia. Kita ingat ambil nombor 4 dia. Hormat pandangan orang. Hak baki lagi nak terima tolak maksudnya bila dia berpendapat kita dengar hujah dia. Baik. Kenapa dia kata Amenhotep 3? Sebab dalam Quran, dalam surah Mukmin, cari surah Mukmin ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkatalah seorang lelaki yang beriman daripada ahli keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanan dia. Who is lelaki tu? Dikatakan oleh penulis ni dah anak kepada Amenhotep tu yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Dialah yang bagi tahu kepada Nabi Musa supaya melarikan diri waktu Nabi Musa tersilap tumbuk sampai mati tu. Bapa aku duk cari hang lah ni. Jadi baiklah hang menyelamatkan diri, pi mana-mana, katakan lelaki ni dah. Bagi pandangan penulis ni. Jadi yang jadi masalahnya, kalau dah kata hak ni hak tenggelam, lepas tu seterusnya tu Zulkarnain ke? Dah orang kata dia Zulkarnain lah ni. Kalau tengok rentang masa 1372 1352. Macam mana? Dekat tak kalau dengan hak Nabi Ibrahim tadi masa? Lagi dekat hak ni tak? Lagi dekat hak ni. Tapi benarkah Fir'aun tu Zulkarnain? Nampak macam janggal tak? Jangan bila saya sebut Fir'aun tu semua jahat dah. Fir'aun tu gelaran. Nama betul dia ni. Sekarang ni banyak dah jadi. Ramses II pun ada riwayat hak tenggelam. Hak ni pun ada riwayat. Ada satu lagi hak zaman Hyksos tu. Hak pertengahan antara dinasti 17 dengan 18. 17 dengan 18 ni ada senggang banyak ratus tahun ni. Siapa merintah Hyksos? Ada kata Fir'aun zaman Hyksos ni hak tenggelam tu. Jadi saya membiarkan anda dengan kepeningan anda sendirilah. Sebab saya pun tak tahu hak mana. Saya tak hidup zaman dia, cuma ikut kajian orang ni lah. Tapi hak masyhur kita tak pegang hak ni tak. Tapi dah ni penulis ada kata juga hak ni. Yang jadi masalah dia ialah tak kedengaran lagi perjalanan Zulkarnain itu bermula di bumi Mesir. Dia bermula di mana? Di barat, kemudian timur, kemudian dia menuju ke utara. Okey. Sekarang ni campur 3 ni agak-agak hak dekat ke hak mana?
Hak ni tak ada sejarah, dia cuma cerita macam tu. Tak ada sejarah dia tu berperang, dia tu meluaskan empire, tak ada. Agak-agak hak mana? Taklah kalau ikut tiga ni, ikut cerita tu, hak mana rasa lebih sedap? Rasa dulu. Lepas tu saya tambahlah Ajinomoto tu. Hak mana agak? Cyrus. Okey, Cyrus. Ada lagi yang lain? Alexander ke? Nak juga Alexander macam mana? Sebab nak Alexander tu sebab orang Melayu kita sebut Iskandar Zulkarnain. Sebenarnya Quran sebut tak Iskandar tu? Quran tak sebut. Quran sebut Zulkarnain. Tapi bila ada Alexander tu, orang Melayu pun mengarabikan Melayuisasi dia jadi Iskandar. Pasal apa dipanggil Zulkarnain? Yang memiliki 2 tanduk. Kalau nak kira, untuk Alexander, memang zaman dia orang buat shilling. Orang yang ada pakai topi tanduk 2 tu. Okey. Untuk mengesahkan dia tu Zulkarnain. Di Cyrus pula dia ada tugu. Di dinding tu lukis gambar seorang pemimpin pakai topi bertanduk 2. Jadi dua-dua ada pula ni. Hak ni pun ada duit shilling, hak ni ada monumen dia. Sekarang ni ada 3 benda yang boleh diklasifikasikan Zulkarnain. Yang pertama, kerana mereka pakai topi perang tu ada tanduk, sebab tu nama Zulkarnain. Yang kedua, sebab memang ada riwayat kata dahi dia tu dia bonjol 2 depan, bonjol sikit pada orang biasa, ada bonjolan 2 di depan. Sebab tu dia dipanggil Zulkarnain. Yang ketiga yang lebih dominan, sebab dia menguasai barat dan timur, seolah-olah dia menguasai tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Kalau nak kata topi, betul, dua-dua pun pakai topi ada tanduk. Lah ni topi ada tanduk, apa dia? Viking ada. Kalau Piala Dunia, geng-geng Norway, geng-geng Sweden hak jenis pakai topi aku tu tak. Tapi banyak riwayat menyebut Zulkarnain ini akan lahir daripada keturunan Yafis. Sebab anak Nabi Nuh cuma ada Sam, Ham, Yafis. Okey, yang ni keturunan Arab. Yang ni keturunan kulit hitam lah, Negro, Afrika. Yang ni bangsa Turk, Eropah, Yajuk-Majuk kan. Okey, ada lagi tak agak-agak individu lain? Hak ni saya boleh cerita. Tapi dalam satu kitab tua dan kitab kuno saya jumpa satu lagi individu. Saya baru jumpa salah silah dia, tapi saya tak tahu lagi cerita dia. Mungkin bersambung keluaran yang kedua. Saya boleh cerita salah silah dia macam ni. Nama yang saya jumpa dalam kitab kuno tu, nama dia ialah Zulkarnain bin Kilish bin Batrius bin Hormuz bin Hordus bin Mantun bin Rumi bin Latin bin Yunan Elias Turk bin Yafis bin Nuh. Selain daripada 3 tu, saya jumpa ni satu salah silah bermula dengan Zulkarnain bin Kilish bin Batrius bin Hormuz bin Hordus bin Mantun bin Rumi bin Latin bin Yunan bin Turk bin Yafis bin Nuh. Hanya salah silah nama tapi cerita tak ada. Dan saya harap bagi masa kat saya untuk kaji siapa dia ni. Kita akan buat kali kedua. Boleh? Kalau jumpa, kalau tak jumpa tak ada lah.
Dah ni pun payah nak jumpa, apa lagi cerita ya. Okey, nampak ni MIPP mat boleh suluh. Okey, sekarang ni duduklah tak. Baik, selepas penjelasan hak kita buat di papan putih ni, saya dah bagi rujukan awal tadi tentang 5 benda tu. Sekarang ni contoh kita nak masuk disiplin ilmu tadi. Hak first kita ada ilmu tafsir, kita ada ayat-ayat Quran, kita ada ilmu tentang sejarah. Baik, pecahan yang kedua tu hak kita nak buat tu lah. Ada kerajaan tu, ada kerajaan ni, ada individu tu, ada individu ni, ada nama tu, ada nama ni, ada tahun tu, ada tahun ni, ada sejarah tu, ada sejarah ni. Pasal apa kita boleh buat macam tu? Sebab dah terkumpul 2 benda tu, kita akan jadi creative mind. Bila kita tak boleh jadi creative mind, kita hanya baca, kita hanya hurai tafsiran, lepas tu habis. Itu biasa terjadi kan? Betul ke tak ni? Jadi nak jadi kreatif, kita kena padankan dengan sejarah, padankan dengan fakta, padankan dengan monumen. Okey. Lepas tu, tengok tadi. Bila kita ambil respectful mind, kita tak tolak teguh hak nombor 2. Walaupun yang masyhur 1 dengan 2 kan. Kita tak tolak, dia tu nak berpendapat lah. Dia nak kata keturunan Fir'aun pun Zulkarnain, okey. Kita dengar hujah dia, bukti dia. Tapi bukti tu kita boleh letak pada nombor 5, tak kukuh. Bukti tu tak kuat, bukti tu tak meyakinkan, jadi kita tolak. Bukan kita, saya tolak, anda semua tak tahu lagi. Jadi kalau kita nak tolak, orang tak boleh marah. Lepas tu kita mari nombor 4. Nombor 4 tak ada apa lagi. Just nama, just salah silah. Saya pun duk cari ni, siapa orang ni? Siapa orang ni? Sebab nama dia tu menarik. Sebab kalau tengok dalam riwayat-riwayat berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain, siapa dia punya menteri? Siapa menteri dia? Pendamping rapat dia. Dalam plot nombor 3 tu, Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir. Menteri bagi Zulkarnain ialah Khidir. Kerana apa? Kerana ada riwayat menyebut mereka ni sepupu. Mereka ni sepupu. Okey. Kalau Nabi Khidir, Balia kan? Balia bin Malkan bin Falih bin Syalih bin Falih bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Balia bin Malkan bin Falih bin Abir. Ni siapa ni? Nabi Khidir. Tapi hak tu Sam. Ni macam mana boleh jadi sepupu? Tengok kepada mak dua-dua ni. Dalam satu riwayat, bukan nak membenarkan ni, kita jumpa riwayat bahawa mereka jadi sepupu ialah melalui mak masing-masing. Mak Khidir dan mak Zulkarnain. Bukan melalui jalan ayah mereka sepupu. Okey. Dulu ada satu riwayat, tok mereka orang alim besar bernama Syangkiti. Satu malam Syangkiti ni tok dengan bini dia, nenek bagi mereka berdua. Tok dia ni hebat dalam bidang astrologi dan astronomi. Tahu astrologi astronomi tentang apa? Bintang-bintang falak. Jadi bila berlalu satu bintang tu betul-betul duduk tepat tu, tok dia pun duduk cerita dengan bini dia. Ni kalau orang baru kahwin ni, kalau bintang ni duduk jalur ni, duduk laluan ni, kalau dia tu bersama dengan bini dia, jatuh benih malam ni, anak dia tu akan jadi umur panjang. Jadi mak kepada Nabi Khidir dengar, oh lagu tu, dia pun pergi ajak suami dia. Okey, kita kata ni lah bersama jatuh ni tu. Lepas tu lepas siap tu dia pergi dengar pula.
Rupanya tak habis lagi bersembang. Kalau dia bergerak ke sini tu, kalau siapa yang bersama dengan suami isteri tu jatuh benih anak dia akan jadi seorang raja yang akan, apa kita kata ni, menguasai timur dan barat. Kalau bintang ni duduk sini, dia pun bagi tahu kat adik dia, hai hang buat pula. Adik dia buat, jatuh benih Zulkarnain. Satu riwayat. Jadi kata Nabi Khidir panjang umur sebab tadi. Zulkarnain jadi raja timur dan barat sebab tadi. Tapi sebab tu tak kukuh. Saya sebut riwayat je ni ya. Sebab banyak riwayat kan. Tapi hak lebih meyakinkan, Nabi Khidir ni panjang umur sebab apa? Minum air ma'ul hayah, air kehidupan. Hak dia pergi cari dengan Nabi Allah pula, dengan Zulkarnain tu. Tapi siapa jumpa dulu? Siapa jumpa dulu ma'ul hayah tu? Nabi Khidir. Dia dapat minum dulu, maka dia dapat kehidupan yang kekal abadi. Orang ni hanya boleh mati bila dia minta dan pohon dengan Allah nak mati, baru mati. Contoh kita kata saya minum air tu, okey, panjang umur. Lepas tu kata nak mati, Allah puas dah aku hidup ni 1000 tahun dah. Matilah kanlah aku, mati. Pernah dengar tak cerita ma'ul hayah ni? Pernah dengar tak? Oh, tak pernah dengar. Dia nak masuk kawasan ma'ul hayah tu kena naik kuda betina hak masih dara. Disediakan 1000 ekor kuda betina hak masih dara untuk tentera-tentera Zulkarnain masuk kawasan tu. Sebab kawasan tu berkabus macam asap yang tebal. Kalau kuda biasa hak sudah dipecahkan darah oleh kuda jantan lain tu, dia jadi pandangan dia tak cerah. Jadi perlukan kuda-kuda betina hak masih dara jadi cerah. Jadi lalu-lalu tu, last kali apa? Siapa jumpa dulu? Nabi Khidir jumpa tu. Tapi mereka tu, jalan-jalan tu bunyi macam tapak kaki kuda mereka tu pijak sesuatu. Kemudian terdengar suara. Apa dia? Siapa yang ambil rugi, siapa tak ambil pun rugi. Siapa ambil rugi, siapa tak ambil rugi. Jadi orang hak jenis pesimis, ambil rugi, tak ambil rugi, baik tak ambil. Orang hak nak mencuba-cuba, ambil rugi, tak ambil rugi, ambil lah. Ambil juga, suku dalam poket. Last sekali bila keluar, apa dia? Batu-batu permata hak tak ada alam kita. Hak pelik-pelik. Jadi apa makna kata-kata tadi? Hak tak ambil pun rugi, hak ambil pun rugi. Jadi hak tak ambil memang betul-betul rugi. Hak ambil tu rugi apa? Hak ambil tu Allah ruginya ambil 2 biji. Kalau ambil 10 biji, 1 bakul, 1 guni pun, dia jadi rugi kot tu. Kalau aku tahu pun benda ni, aku rugi ambil 2 biji. Dah bila orang sebut lagu tu, kita pun berasa tak mau ambil banyak dah. Ambil rugi, tak ambil rugi. Berasa nak ambil banyak kan ambil sikit. Berasa nak ambil sikit lah. Tu antara riwayat-riwayat yang ada dikaitkan dengan perjalanan Nabi Khidir dan juga Zulkarnain. Apa pun kita serah pada Allah yang lebih mengetahui cerita sebenar. Cuma kita datangkan riwayat-riwayat tadi yang disebutkan dalam kitab sebagai penghuraian dan ilmu tambah. Kita nak kata tu confirm betul, tu confirm salah, tak. Okey, nampak dah? Boleh berhenti dah? Letih dah ni. Tak makan lagi Farah. Boleh dah sembahyang isyak tak? Boleh dah? Okey, setakat ni jelas kau? Jelas dah. Kita baru nak kenal, Fairuz kata. Siapa Zulkarnain? Bukan cerita dia lagi. Kita baru nak kenal. Sekarang ni, agak-agak, selepas 4 ni berasa hak mana pula? Tadi 3 pilih Cyrus tak? Bila ada 4 ni, rasa-rasa nak pergi ke mana? Rasa nombor 4, ke mana Fairuz? Tak ada cerita lagi ke nombor 4 tu? Baru nama tu. Kena tunggulah. Tak tahu bila pula. Mungkin setahun ni. Okey. Okey, lawak-lawak juga, gurau-gurau juga. Okey, insya-Allah malam ni setakat ni lah dulu untuk bagi kefahaman secara mendatar dan mendasar. Sebab umum kita cuma nak sebut, nak mengenali siapa Zulkarnain, dan saya malam ni cuma bawa watak-watak yang lebih menjurus kepada cari Zulkarnain yang sebenar, cari Zulkarnain yang betul. Walaupun malam ni dia punya conclusion hak mutamak tu kita tak boleh nak letak lagi ni. Hak tu ke, hak ni ke, hak tu ke, hak ni ke.
Kan dah rasa yakin nak letak mana? Saya tak berani. Cerita boleh cerita, cakap boleh cakap, tapi nak kata ni apa dia? Zulkarnain hak betul. Tengok pada cerita ni hak tepat. Tengok pada cerita ni hak sebenar, tak berani. Cuma hak lebih mendekati inilah person-person dia, figure-figure dia, personality dia. Jadi setakat ilmu ada itulah saya boleh bagi untuk malam ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada pertemuan kedua, kita akan cuba sebar luaskan lagi perjalanan hak sebenar daripada timur ke barat dan bangsa mana sebenarnya yang ditemui oleh Zulkarnain. Hak kata tak mampu berbicara dengan bahasa biasa, tak mampu difahami oleh orang lain. Cuma kita perlu faham, bermula zaman besi bila? Zaman besi kita belajar bermula bila? 1200 sebelum Masihi, zaman besi dah berlaku. Jadi yang akan dibuat tembok oleh Zulkarnain campuran besi dan tembaga. Sekarang tu tembok duduk di mana? Tembok tu duduk di mana? Kalau hak jumpa-jumpa duk google, duk cari-cari, tembok tu duduk kat mana? Duduk kat mana, Fairuz? Tunduk dah Fairuz. Duduk kat mana? Kuat Rusia, Georgia ke, gerbang Iberia ke, tempat tu sama je. Kita nak hak dituju lah ni tu benar-benar tembok Ya'juj Ma'juj atau ada tembok lain lagi yang kita boleh cari, yang kita boleh analisis, kita boleh bedah selain pada tembok yang diwar-warkan kepada kita sebelum ni. Sebab Rasulullah pernah bersabda, hari ni Futihat, apa tu, telah terbuka gerbang Ya'juj dan Ma'juj sebesar tu. Rasulullah masih hidup kan? Rasulullah masih hidup, dia ucap hadis tu, hari ni terbuka dah besar ni. Maksudnya dia nak keluar dah. Jadi bila hari ni Rasulullah dah wafat berapa tahun dah? Rasulullah dah wafat berapa ribu tahun dah? 1400 lebih dah. Jadi lagi luas lah. Dah pecah lah. Agak-agak Ya'juj Ma'juj duk berselindung lagi ke lama dah keluar? Rasa-rasa? Dia kata keluar. Ada lagi ke? Dia duk korek lagi ni ustaz, tak keluar lagi. Jangan anda tunggu Ya'juj Ma'juj dengan rupa raksasa. Jangan tunggu Ya'juj Ma'juj muka bengih, muka binatang ada kuku panjang duk korek-korek tu. Anda ingat tu ke Ya'juj Ma'juj? Ke Ya'juj Ma'juj duk sekali yang kita dah lah ni? Ke Ya'juj Ma'juj ada di kalangan kita? Sudah. Sebab dia ni bukannya raksasa, bukan makhluk aneh. Dia keturunan Yafiz. Orang macam kita juga. Buat apa pelik-peliknya? Dia orang macam kita. Tapi gambaran-gambaran yang disebut tentang Ya'juj Ma'juj tu, makan makanan hak pelik-pelik, bila dia pergi jumpa sumber air, kering sumber air. Gimana Fairuz nak kata apa? Ada ayat ni betul-betul hakikat atau ayat ni lebih menjurus kepada majazi? Bagi saya, Ya'juj Ma'juj dah lama keluar. Ya'juj Ma'juj dah lama. Dan kita sekarang ni berada antara Ya'juj dan Ma'juj. Kalau tengok ikut hadis Nabi, 1000 Ya'juj Ma'juj, 1000 Ya'juj Ma'juj, 1000 manusia, satu saja benar-benar beriman, 999 adalah Ya'juj Ma'juj. Agak-agak terselamat atau tidak anda? Lagu tu kita Ya'juj Ma'juj lah ustaz. Saya tak mengaku. Tapi hadis jelas sebut daripada 1000 manusia, satu saja yang benar-benar selamat, 999 akan jadi Ya'juj Ma'juj. Maksudnya Ya'juj Ma'juj sebenar ada, kita akan jadi pengikut dia. Jadi pengikut Ya'juj Ma'juj. Lah ni siapa Ya'juj Ma'juj? Jadi hak tu tajuk lain dah. Fairuz. Tadi lagi nak berhenti tak? Ini berhenti sungguh lah. InsyaAllah kita akan berhenti pukul 9.35 dan bersambung ikut-ikutlah Fairuz. Kita arrange lah tajuk tu. InsyaAllah kita akan cerita pasal perjalanan lepas pada ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.